Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar mudah-mudahan semua sihat? Saya harap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar awak semua subjek muamalat darjah 4 dalam bab yang pertama iaitu al-bai'. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, kita mulakan muamalat darjah 4 bab 1 iaitu al-bai'. Baiklah murid, sebelum kita masuk mula ke topik ini, saya nak terangkan sikit tentang subjek muamalat ni. Subjek muamalat ni adalah subjek yang pertama kali awak belajar dalam darjah 4. Sebelum ni darjah 1, 2, 3 awak belum belajar lagi kan. Ni adalah pertama kali awak belajar subjek muamalat pada dalam darjah 4. Okay, untuk pengetahuan awak semua, subjek muamalat ni dia adalah subjek yang penting untuk kita. Muamalat ni adalah subjek cabang daripada ibadat. Ibadat yang awak biasa belajar tu, dia ibadat fiqh. Sebenarnya ibadat ni cabang dia banyak. Antaranya yang terkandung dalam subjek yang awak belajar lah dalam darjah 4 ni. Contohnya sekarang ni muamalat, muamalat tentang jual beli, munakahat, perkahwinan, jenayat, tentang hukum hakam, hukuman, hukuman jenayah pembunuhan, dan faraid. Faraid ni tentang pembahagian harta pusaka yang bagi orang yang dah meninggal dunia. Jadi ni muamalat adalah salah satu cabang subjek ibadat yang mana dia berkisar tentang urusan kita berurusan dengan manusia. Seperti contoh subjek urusan jual beli. Urusan jual beli. Kita dekat dunia ni bukan kita tinggal seorang je. Kita tinggal dengan macam-macam manusia. Dengan manusia lain. Bukan manusia je. Haiwan, tumbuhan pun kita turut hidup sama atas bumi ni. Dan antara salah satu urusan kita berurusan dengan manusia ni iaitu urusan jual beli. Ustaz ada fikir awak semua mesti pernah membeli kan, pernah terlibat dalam membeli barang apa-apa, barang makanan ke, alat tulis ke apa dekat kedai. Itu pun adalah salah satu unsur muamalat. Kita berurusan dengan manusia. Kalau ada yang keluarga dia pernah terlibat dengan perniagaan, jual beli, jual barang ke, jual makanan ke, dia pun akan alami macam mana pengalaman jual. Jadinya ilmu muamalat ni sangat diperlukan oleh manusia. Sangat diperlukan oleh manusia supaya manusia ni menjual ke, membeli ke barang tu tidak mengandungi unsur-unsur yang haram. Jadinya perlu ilmu muamalat ni supaya hidup kita ni tujuan tu dalam urusan jual beli tidak terkeluar daripada agama Islam. Agama Islam ni adalah agama yang sempurna. Dia mengatur hidup manusia ni supaya hidup dalam keadaan yang aman harmoni, selamat. Baiklah, seterusnya kita masuk dalam bab 1 iaitu al-bai'. Baiklah, dalam topik ini al-bai' ni
mempunyai 4 topik. Iaitu yang pertama, pengertian al-bai'. Yang kedua ialah dalil jual beli. Yang ketiga ialah rukun jual beli. Dan yang keempat ialah hukum jual beli. Yang ada 4 topik saja. Tetapi ada setengah topik ni dia mengandungi huraian yang agak panjang. Oleh itu kita akan kupas sedikit demi sedikit supaya kita mudah untuk memahami. Seterusnya kita pergi kepada pengertian al-bai'. Pengertian al-bai' ni ialah jual beli. Jual beli dari segi bahasa ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kita tukar sesuatu dengan sesuatu. Sama ada kedua-duanya dalam bentuk harta ataupun bukan harta. Kita tukar sesuatu ni, tukar. Tukar sesuatu. Sama ada dalam bentuk harta ataupun bukan harta. Dalam bentuk yang bernilai ataupun dalam bentuk yang bukan bentuk yang bernilai. Seperti makanan ke kan. Seterusnya, dari segi istilah ialah pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan. Dari istilah pula maksud kita tukar sesuatu tu, sesuatu harta tu dengan harta yang lain. Tukar sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan untuk memiliki. Menjadikan benda tu milik kita. Bukan milik orang lain, milik kita. Seterusnya pergi kepada dalil jual beli. Bukti ataupun sumber hukum hakam jual beli. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahu al-azim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah telah nyatakan dalam Al-Quran bahawa jual beli ini adalah halal. Secara asalnya halal. Halal ni macam mana? Halal ni kita mengikut syarat yang ditetapkan oleh agama Islam. Syarat, rukun dia, cukup semua tu kita ikut, maka hukumnya halal. Jika tidak mencukupi syaratnya, kita tidak ikut dia punya rukun dia, maka akan jadi haram. Haram. Jual beli itu akan berlaku secara haram. Dan Allah juga telah nyatakan bahawa riba tu haram. Riba. Riba ni macam mana? Contoh bagi contoh, sebagi dua orang Ali dengan Abu. Ali dengan Abu. Ali ni orang susah. Bagi contoh dia ni orang susah. Ali ni pinjam duit dekat Abu. Pinjam duit dekat Abu sebanyak RM10. Itu contoh ya. Sebab Ali ni kekurangan wang. Ada masalah kewangan. Maka selepas 5 hari, 5 hari tu, dalam 5 hari tu si Ali ni kumpulkan duit, sikit-sikit dia ada buat kerja sampingan, kumpul-kumpul, bila ni cukup 5 hari, cukuplah duit sepanjang ni RM10. Maka dengan duit RM10 tu dia nak bayar kepada si Abu ni. Dia bayar hutang. Hutang pada Abu. Maka bila Ali bayar hutang ke Abu sebab RM10, maka Abu ni cakap dengan Ali, kau dah lambat 5 hari ni. Maksudnya kau kena bayar lebih RM10 ni. Aku tetapkan kau lewat sehari bayar, kau kena tambah RM10 bagi satu hari. Bagi satu hari yang kau lewat ni. Maka si Ali ni kena bayar RM60 termasuk duit yang dia hutang tu. Maka jika Abu menerima RM60 daripada si Ali ni, maka RM60 tu, maka RM60 yang tambahan tu adalah haram. Itulah dia buat riba. Asalnya hutang ni RM10 je.
hutang hutang abu ni. Dan hak abu ni cuma RM1 je. Tapi kalau kita minta lebih daripada ahli ni, banyak RM1, maka lebih itu adalah haram diambil. Sebab itu adalah riba. Kita tak boleh jadikan alasan seorang tu lambat bayar untuk menaikkan harga dia daripada harga asal dia hutang. Tak boleh. Sepatutnya yang boleh dilakukan oleh abu ni, abu ni RM1. Tapi anda kata kalau si abu ni tengok ahli ni lambat bayar, jika abu ni seorang yang baik hati, sedekahkan dia. Sedekahkan. Tak perlu bayar. Tak perlu ahli ni bayar hutang dia. Dia halalkan. Kalau cara itu boleh. Kita halalkan orang macam itu. Jika ambil lebih daripada harga daripada kadar hutang dia, tidak boleh. Kalau nak ambil hutang tu, ambil kadar asalnya dia hutang tu. Kalau dia hutang RM10 je yang dia mampu, yang dia perlu, ambil hak dia. Melainkan kalau si pembayar hutang tu nak bagi lebih, dia nyatakan mungkin si ahli ni dia tu hutang budi, sanggup memberi hutang kepada dia, tidak bagi lebih ke, bayar lebih RM5 ke RM10 ke kan, sebagai dia tu hutang budi kepada si abu ni, sebab dia ingin nak tunjukkan dia punya rasa penghargaan dia, dia menghargai jasa abu ni. Itu tak apa. Sebab dia keinginan sendiri nak bayar lebih. Yang penting dia pun ada unsur rela. Tapi kalau paksa macam tadi tu, yang berlebih, tu tak boleh, haram. Seterusnya, rela jual beli dalam hadis, sabda Rasulullah SAW, innamal bai'u an taradin, riwayat Al-Baihaqi. Artinya, sesungguhnya jual beli dilakukan dengan cara rela merelai, iaitu antara penjual dan pembeli. Sebenarnya salah satu unsur yang ada dalam jual beli ni ialah perasaan rela merelai, rela. Penjual tu rela jual dengan harga barang dia yang ditetapkan oleh penjual sendiri, dan pembeli pun rela beli dengan harga yang dijual oleh penjual. Rela. Kalau harga penjual tu jual harga RM10 barang tu, maka pembeli tu beli barang dijual oleh penjual tu dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Rela. Tak boleh wujudnya unsur paksaan. Pernah ada penjual ni memaksa kepada pembeli untuk membeli barang dia. Paksa ni bermaksud apa? Pembeli tu tak berminat pun nak beli barang si penjual ni, tapi penjual ni paksa pembeli tu. Paksa dia membujuk, dia mengayat pembeli tu agar beli barang dia. Untuk mengayat banyak kali, maka akhirnya pembeli terpaksa membeli barang si penjual tu. Maksudnya dia beli dengan rasa terpaksa. Walaupun dia beli barang penjual tu dengan kadar yang ditetapkan oleh penjual, tapi dengan cara terpaksa, dibimbangi akan merosakkan hukum jual beli tu. Bimbang akan datangnya unsur haram. Sebab unsur paksaan. Dalam hadis Nabi telah beritahu tidak ada cara rela. Rela merelai, rela. Tanpa ada paksaan. Boleh juga berlaku situasi yang lain, yang mana pembeli ni menawarkan, memaksa, boleh katakan memaksa juga lah, memaksa ataupun menawarkan kepada penjual tu untuk jual barang tu harganya kurang daripada harga yang asal yang ditetapkan oleh penjual. Contoh, penjual ni jual barang dia RM10, tapi pembeli ni nak beli barang yang dijual oleh penjual tu kurang daripada harga asal dia. Pembeli tu membujuk ayat kepada si penjual tu,
banyak kali sehingga penjual pun terpaksa menjualkan barangnya kurang daripada harga asal yang ditetapkan. Contoh, macam tu harga penjual tu jual barang tu dengan harga RM1. Lepas pembeli tu mengayai membujuk banyak kali, akhirnya terpaksa penjual tu menjual barangnya dengan harga RM5. Kan jauh beza kan, separuh harga kan. Dan pada masa sama si penjual tu rasa terpaksa, rasa tak rela jual barang dia dengan harga yang kurang, separuh harga tu. Maka timbul ni akan datangnya musuh haram dalam jual beli tu. Melainkan kalau si penjual tu menawarkan diskaun, menawarkan harga yang kurang daripada harga asal atas keinginan dia sendiri, atas kerelaan dia sendiri, tanpa ada paksaan. Contoh, penjual tu kata dia war-warkan dalam iklan kan, hari ni hari lahir saya sepenuh hari lahir saya nak menawarkan diskaun sebanyak 50% ataupun separuh harga pada harga asal barang yang saya jual ni. Sebagai contoh, harga asal penjual tu harga barang si penjual tu RM1. Tapi sebenarnya dia nak bagi diskaun pada hari lahir dia, nak bagi diskaun sebanyak 50% atau separuh harga, maka penjual tu rela menjualkan harga barang tu dengan dijual dengan harga RM5. Maka pembeli tu pun berminat. Dia pembeli dengan harga RM5 tu, harga diskaun yang penjual bagi tu. Maka itu dibolehkan. Sebab penjual tu rela, ingin, tak ada unsur paksaan, maka boleh. Jadi sebagai pembeli ni kena fahamlah, kena ikut harga yang ditetapkan oleh si penjual. Jika nak tawar pun boleh, tak boleh jauh sangat, dan tawaran yang kita minta tu mestilah atas kerelaan si penjual. Kalau kita minta tawar sekali kali tu boleh lagi. Kalau dah banyak kali sampai akhir si penjual tu rasa terpaksa, kita tak boleh. Boleh nak menawar, tapi tak boleh banyak kali. Kita tahulah kalau penjual tu rela bagi, baru kita boleh. Kalau agak tengah banyak kali pun dia tak nak, yang kita tawar lagi, cukuplah sampai penjual tu dah cukup rela, baru boleh. Seterusnya, rukun jual beli. Rukun jual beli terdapat tiga rukun, iaitu yang pertama al-aqidan, yang kedua ialah al-ma'qudu alaihi, yang ketiga ialah as-sighah. Yang pertama al-aqidan. Al-aqidan ni ialah apa? Orang yang berakad. Ikut dalam bahasa Arab ni, al-aqidan ni bermaksud dua orang yang berakad. Siapa dua orang ni? Iaitu penjual dan pembeli. Mestilah orang yang berakad ni kena ada pembeli dan kena ada penjual dan pembeli. Kalau ada penjual saja dan pembeli, maka tak jadi urusan pembelian. Tak ada jadi urusan pembeli. Ataupun ada penjual, ada pembeli saja, tak ada penjual, pun tak boleh juga. Tak cukup. Tak pernah jumpa kan orang menjual, jual je. Saya jual, tapi tak ada, dia tak cakap pun kepada pembeli. Saya jual, padahal tempat tu tak ada orang, kosong. Itu tak jadi juga. Tak jadi urusan jual beli. Ataupun ada pembeli saja, saya nak beli, tapi dia pergi tempat tu bukan tempat yang ada penjual. Saya nak beli, dia tak ada, tak jual. Pun tak jadi juga urusan jual beli. Mesti ada penjual dan pembeli. Barulah jadi urusan jual beli. Itu konsep yang kita boleh difaham dengan rukun jual beli ni. Yang kedua ialah al-ma'qudu alaihi. Al-ma'qudu alaihi ialah harga dan barang. Barang mesti kena ada harga. Tahu dah nilai dia. Kalau ada harga saja barang tak ada, tak boleh juga. Barang tak ada, ada harga je. Ataupun barang ada tapi tak ada harga, tak boleh. Sebenarnya ada harga dan barang sekali. Tapi benda ni ada pembahasan lagi. Nanti awak akan belajar lagi tentang
muamalat ni sebenarnya ada lagi pembahasan dia tentang harga dan barang ni. Yang ketiga ialah as-sighah. As-sighah. As-sighah ialah lafaz ijab dan qabul. Secara asasnya, secara rukunnya, sebenarnya jual beli ni kena ada lafaz. Seperti contoh, saya jual barang ni dengan harga RM1. Lafaz jual. Ataupun saya jual. Balikan buat saya jual. Dan pembeli pun ada lafaz dia. Saya beli barang ni dengan harga RM1. Mana harga tu disepakati oleh penjual. Penjual tu harga jual dengan harga RM1, pembeli pun beli dengan harga RM1. Tak ada kurang, tak ada lebih. Tak ada lebih. Ataupun syarikannya saya beli. Kena ada lafaz tu. Tentang lafaz ni pun ada lagi perbahasan yang akan datang nanti kalau awak belajar muamalat pada arah yang lebih jauh lagi. Secara asasnya, secara asasnya rukun jual beli ada 3. Al-aqidat, orang yang berakad, ada 2 orang penjual dan pembeli. Yang kedua ialah al-maqbudu alaihi, harga dan barang. Yang ketiga as-sighah, lafaz ijab dan qabul. Cukup 3 ni, rukun ni ke lengkaplah urusan jual beli itu. Mengikut hukum yang ditetapkan oleh syarak agama Islam. Maka jual beli kita insya-Allah halal. Tak ada keraguan. InsyaAllah pada masa akan datang nanti kita akan menguraikan tentang syarat al-aqidan. Syarat aqidah ni, pada berakad ni. Ini pun agak panjang juga uraian dia. InsyaAllah akan datang nanti kita akan uraikan dan kupaskan sedikit demi sedikit agar lebih faham. InsyaAllah kita tangguhkan belajar kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lakhusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi